Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alamin dan mab'uthi rahmatan lil alamin. Insya-Allah sebelum ni kita bicara tentang fiqh ibadat, dan minggu ni untuk kali ni saya selang-seli kita masuk bab muamalat Baik, saya nak sebut beberapa perkara ringkas saja jual beli ni. Kita tak akan sebutlah yang complicated dan sebagainya. Kita sebut ringkas-ringkas saja yang berkaitan dengan kita, yang berkaitan dengan kita. Baik. Secara umumnya, kita mula secara umumnya. Ni dulu ada dah sebut dah, jadi kita ambil sikit lah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Jawahir As-Saniyah ni, jual beli ni dia ada tiga jenis. Dia ada tiga jenis, tiga bahagian. Dua sah, satu tak sah. Dua sah, satu tak sah. Yang sah tu apa? Iaitu jual akal ain, yakni sesuatu yang dilihat. Kita jual beli barang yang ada depan mata. Waktu berlaku akad tu ada dekat depan. Yang kata ada dekat depan tu, barang yang kita nak beli, bukan contoh. Bukan contoh. Bukan gambar. Gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu yang dikatakan jenis jual beli yang pertama. Jadi yang ni dia kata sah lah jika diperoleh segala syaratnya, ada penjual, ada pembeli, ada harganya, barangnya pun halal, boleh dimakan. Jadi yang pertama ni apa? Itu kita beli barang yang kita nak beli ni lah. Saya nak jual handphone ni, saya tunjuk handphone ni, barang ni ada. Jadi berlaku jual beli, ambil handphone. Itu barang yang ada. Dan yang kedua ialah barang yang menjual sesuatu yang disifatkan pada zimmahnya. Bai' mausuf fi zimmah. Jual beli barang yang mana barang itu tidak ada pada masa akad. Barang itu tak ada. Cuma barang itu perlu dihantar ataupun perlu diserahkan oleh penjual pada masa yang ditetapkan. Dan barang tu pun tidak ada pada pemilikan penjual. Penjual tak ada pun barang tu. Cuma dalam liability dia kena serahkan, dia kena cari barang tu. Itu dia panggil jual beli dalam liability ataupun zimmah. Maknanya jual beli barang yang bukan tertentu. Bukan tertentu. Maknanya kalau misalnya kita kata beli durian contohnya kan. Saya nak tempah durian daripada kebun Pak Samad. Kan? Beli dengan si Ali, tapi nak beli dari durian kebun Pak Samad. Dia tak boleh lah macam tu sebab dia dah khusus. Jadi jual beli dalam liability ni, jual beli yang mana ikut pandai penjual lah nak cari dekat mana barang yang serupa. Dapat order baru dia pergi cari. Tapi spesifikasi barang tu dia sebut lah. Dia sebut spesifikasi barang tu, sifat-sifat barang tu yang membezakan jenis antara satu dengan yang lain. Maknanya dia jual beli jenis yang kedua ni, dia tidak merujuk kepada barangan yang khusus. Mana-mana barang yang menepati sifat tu, itulah dia. Baik, yang ketiga ialah jual beli barang yang mana pada majlis akad tiada dilihat. Dia jual beli barang, tapi masa jual beli tu, barang tu khusus. Kan? Contoh misalnya aku jual baju yang adalah aku jual baju aku. Jual baju. Jual baju, tapi baju tu dia tak bawa. Aku jual baju aku yang kat rumah contohnya. Tapi baju tu waktu jual beli tu dia tak bawa. Dia tak bawa. Dia dipanggil jual beli yang ghaib. Bai'ain ghaibah. Jual barang yang tak ada pada masa tu. Dia beza antara yang dalam liability tadi tu dengan yang ghaibah ni, yang tak ada pada majlis akad, yang tidak dilihat ni, bermaksud dia khusus kepada suatu barang, tapi barang tu dia tak ada. Dia khusus kepada suatu barang, tapi barang tu tak ada pada masa tu.
ada kat tempat lain. Barang tu memang ada dalam milik penjual. Nah, saya kata kat tuan-tuan, saya kata, saya nak jual motor saya. Tuan-tuan tak pernah tengok pun motor saya. Saya nak jual motor saya. Khusus kan? Motor kan? Motor saya kan? Motor saya. Tapi motor tu ada kat rumah saya. Tuan tak pernah tengok pun. Kan? Dengar bunyi je. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Jadi itu dia panggil, kita jual benda yang khusus, dia panggil specified. Benda yang dikhususkan, benda yang tertentu, ditentukan. Tapi masa berlaku akad tu, masa berlaku jual beli tu, tak ada barang tu. Tu dia panggil jual beli barang yang tidak dilihat. Dalam mazhab kita tak sah jual beli begitu. Tidak sah jual beli yang cara sedemikian. Begitu juga jika dibeli barang yang khusus, barang tu khusus, contoh misalnya dalam Facebook ataupun orang jual buat live tu kan, saya nak, tapi dia tunjuk contoh saja. Dia tunjuk contoh, bukan barang tu, tapi dia tunjuk contoh. Maknanya pembeli tu dia tidak melihat zat barang tu, dia tengok contoh saja, ataupun dia tunjuk gambar. Dia tunjuk gambar, ini gambar dia. Ya, barang dah ada ready stock. Dia kata ready stock. Kan, barang ready stock ada dengan saya. Dia tunjuk contoh saja, gambar ke, ataupun dia tunjuk, kita kata model ke yang sama tu kan. Itu pun dia panggil bai'ain ghaibah juga. Barang yang tidak dilihat masa jual beli. Kategori ni mazhab Syafi'i dia tak sah. Kategori ni dalam mazhab Syafi'i dia tak sah. Tunjuk contoh ataupun katalog, dengan ataupun dia panggil bai' bil barna 'ala al barnamij. Dalam bahasa Arab istilahnya, dalam mazhab Maliki dia sebut istilah bai' 'ala al barnamij. Barnamij ni apa? Barang tu ada. Jadi contoh-contoh lagi ya. Yang dikatakan yang tidak dilihat ini, yang seterusnya ialah tafsiran mengikut mazhab Syafi'i. Barang yang ada tapi tak boleh diakses. Kita tak boleh tengok. Sebab apa? Berbungkus atau berbalut atau dalam kotak yang tak dibuka. Tak sah juga, tak boleh juga. Dia kena buka tunjuk, ni barang dia. Ada gitu. Kan? Baik. Jadi kalau barang tu ada sekalipun, pembeli tak boleh tengok sebab dia berbungkus, berkotak, berbalut dan tak boleh dibuka, tak sah juga. Dia panggil jual beli yang ghaib juga, yang tak ada. Ghaib ni maksudnya yang tidak boleh dilihat. Tak boleh juga dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang buat jual beli online macam mana? Yang berbungkus, yang berbalut tu semua, ataupun yang beli bandel. Kan beli bandel kan? Dia beli datang, dia beli tu tengok kotak saja, kan? Dalam kotak tu mungkin dia tulis kat situ, di luar tu kan, bungkusan tu kan, kasut, sekian lah dia sebut. Pun begitu mazhab Syafi'i tak boleh. Dia tak boleh. Tapi dalam mazhab, ini tengok, bukan suka mazhab. Kita nak bagi tahu yang kita amal ni mengikut pandangan mana, dah gitu kan. Baik, tapi kalau kita lihat dalam pandangan mazhab Maliki dia harus boleh. Maknanya jual beli dengan cara barang tu ada tapi kita tak buka. Kita tunjuk contoh saja. Sebab kalau kerak buka nanti terdedah, takut nanti rosak lah, kotor lah, susah nak susun semula. Jadi kita tunjuk contoh, disebut al-idlu. Ataupun barang itu ada dalam kotak dan ditulis di luar kotak tu, ditulis jenis-jenis barang tu, saiz berapa, ada berapa kuantiti dan sebagainya. Itu dalam mazhab Maliki dia boleh. Untuk guru kita boleh, anak murid dia berpandangan lain, berbeza sikit. Jadi kalau tuan-tuan buat sekarang ni, sama ada kebetulan betul dengan mazhab yang mengharuskan ataupun buat memang tak tahu. Gitu-gitu je lah kan. Muamalat ni dia macam itulah kan. Kan? Dalam Malaysia ni pun kalau kita tengok pelaburannya ke simpanan bank dan sebagainya, transaksi-transaksi instrumen-instrumen perbankan ni pun dia bukan stick pada satu mazhab. Ya, dia ambil pandangan yang memberi keringanan dan kemudahan. Macam tadi ni lah, macam kita sebut tadi ya, kan? Jadi kalau macam tu banyak benda tak boleh lah. Gitu kan. Itu disebabkan apa? Kerana
parameter uncertain dalam mazhab Syafi'i ini terlalu ketat. Apa maksud parameter uncertain ni? Gharar. Dalam mazhab Syafi'i ini dia gharar dia tu, dia panggil uncertain, ketidakpastian itu dia terlalu ketat, dia jaga sangat. Dia mesti tengok barang tu. Tak boleh tengok contoh ke apa ke, tak boleh. Kalau tengok katalog pun tak boleh. Kan? Tak boleh. Jadi jual beli yang ghaib ni ataupun yang tidak dilihat ni bermaksud barang yang sedia ada dalam milik penjual tetapi tidak diperlihatkan kepada pengguna, kepada pembeli. Yang jenis yang kedua yang kata jual beli dalam liability tu, barang yang bukan ada dalam milik penjual. Penjual tak ada lagi barang tu. Cuma bila dapat order kan, dapat order buat bayaran apa semua, baru dia pergi cari dan dia akan hantar barang tu pada masa yang dijanjikan. Pada masa yang dijanjikan. Itu jenis jual beli. Kita nak tengok keluasan pandangan lah. Okey, baik. Ini bermaksud buat muamalat ni. Okey, jangan tidur tuan-tuan. Kan? Kita dedah kan sikit. Baik, kemudian jenis khiyar dia kata. Baik. Option dalam jual beli. Kita sebut ringkas-ringkas saja. Option dalam jual beli. Apa maksud option dalam jual beli? Option ni ialah pilihan. Ringkasnya dia adalah pilihan. Pilihan ni iaitu pilihan untuk membuat keputusan sama ada meneruskan jual beli ataupun dia terminate. Dia cancel ataupun dia proceed. Dia proceed ataupun dia batalkanlah, dia cancel lah. Okey, baik. Apa jenis khiyarnya? Pertama yang disebut ialah khiyar majlis. Khiyar majlis ni apa? Khiyar ni iaitu pilihan yang diberikan kepada kedua-dua pihak, pembeli dan penjual, untuk buat keputusan selagi mana mereka berada dalam majlis akad. Dalam majlis akad. Jadi kalau duduk dalam surau ni, saya duduk jual beli kan, masing-masing duduk sembang itu kan. Jadi selagi mana berlaku sembang tu, dia kira dalam majlis akad lah. Walaupun kita dah putuskan, okey saya belilah, saya jual. Contohnya kan, saya beli, saya jual. Setuju beli, setuju beli motor saya. Saya kata okeylah saya jual lah motor saya tu, harga sekian-sekian. Okey. Orang pun jawab, okey saya beli. Tapi tak keluar lagi daripada surau ni. Duk ada lagi, duk minum kopi lagi dekat bawah tu kan. Jual kat bawah kemah tu, duk sembang lagi. Okey, aku jual dengan kau. Okey, boleh aku beli. Ya. Duk sembang lagi. Buat sembang apa semua kan. Itu dikira masih dalam majlis akad. Khiyar tu masih ada, option tu. Tiba-tiba saja tak habis hari minum, tak jadi belilah. Tak apa. Boleh. Walaupun tadi dah kata akad tadi dah ada kan. Tapi sebab dia masih belum keluar daripada majlis akad, sebab dua-dua tu masih ada serentak, masih ada lagi kat tempat yang sama. Masih belum berpisah lagi. Walaupun tadi dah ni kan. Walaupun tadi dah kata setuju dah kan. Tapi dia belum keluar lagi, dia masih dalam majlis akad. Boleh lah. Boleh lah tu. Boleh. Jadi pada masa tu kalau saya tak jadi jual pun tak apa. Tak dia jual, sayang pula motor tu. Gitu. Buat contoh motor lah. Kan? Motor saya murah sikit, kalau motor Cikgu Syah tak mampu kan. Ataupun tak jadi jual ke, tak jadi beli ke, boleh, sebab masih dalam majlis akad. Dia kata apa di sini, dia kata. Baik. Sabit pada tiap-tiap yang dinamakan jual. Apa saja yang nama dia jual beli, maka adalah hak khiyar. Adalah hak khiyar. Baik. Kemudian gugur khiyar majlis jika memilih keduanya atau salah seorang akan putus jual belinya, maka putuslah. Jadi khiyar majlis ni kalau dah kata beli, dah putus dah jual belinya, tapi jika bercerai keduanya pada majlis akad, maka putuslah khiyar majlis. Maka
tiada putus khiyar majlis jika berjalan keduanya. Duk sembang lagi. Macam tadi minum kopi kan. Jalan, sembang apa semua kan. Tak balik rumah lagi, duk berjalan sama-sama. Dah jual beli dah. Tapi duk berjalan lagi. Lo okey macam mana motor ni okey nanti aku bayar apa semua kan. Tapi tiba-tiba baru nak sampai kat simpang, nak keluar, nak pisah saja, tak sempat lagi. Tak jadi lah rasa. Kan? Bila tengok simpangnya teringat rumah. Allah pula bayar nak berdepan dengan rumah ni. Tak jadilah. Tak apalah. Walaupun tadi dah ada kan. Dia kata masih dalam majlis akad sebab belum bercerai. Maknanya belum berpisah. Kedua-dua tu belum berpisah. Kalau dah berpisah, dah sampai rumah dah, habislah majlis akad. Kan? Jadi tak ada lagi khiyar majlis. Dah jadi jual beli, dah bayar selesai, dah jadi jual beli dah. Gitu dah. Baik. Bila begitu, boleh tak kita nak batalkan, nak tarik balik akad? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kalau nak boleh pun dengan persetujuan pihak yang satu lagi. Ada panggil iqalah. Iqalah ni apa? Kita ikut kawan kita tu yang nak membatalkan akad. Kita dia man aqala musliman aqalahu Allahu yaumil qiyamah. Maksudnya hak dia dah sebenarnya nak tuntut harga tu. Aku dah jual hak habis tak ada batal-batal lah kan. Tapi oleh kerana dia kesian, kerana nak tolong kawan dia, mungkin tadi buat keputusan katanya nak dapat air sinar tapi tiba-tiba tak lulus air sinar. Contoh kan, tiba-tiba tak lulus air sinar. Tak boleh bayarlah aku ni. Kalau aku bayar ni jenuh, sinar tak lulus Allah kan. Kau tak cukup. Tak apalah. Kalau macam tu tak apalah, aku tak jadi jual lah, kita batal lah. Dia panggil tu iqalah. Orang yang iqalah ni dia termasuk dalam bahagian bantu membantu. Kita beri keringanan. Bantu membantu. Padahal hak dia sebenarnya dia nak tuntut. Pandai kau lah, bayar lah. Ambil lah duit mana pun. Sebab aku dah memang jual dah tadi kan. Dalam tadi waktu jual tadi kau tak fikir kan. Hak dia. Tak ada masalah. Jangan kita kata pula tak kawan apalah, tak sampai hati lah, kedekut lah apa. Tak, itu hak dia kan. Sunat. Kalau dia kata dia nak turut kehendak kita, dia kata nak batalkan, kita apa, aku batalkan lah, tak payahlah, tak payah belilah, tak inilah jual beli kan. Bayar pun dia bagi balik duit ke, habis selesai. Dia dipanggil iqalah. Jadi orang yang segini sifatnya, dalam sebuah hadis, man aqala musliman aqalahu Allahu yaumil qiyamah. Dia tak berkira, Allah pun tak berkira. Tanggup kan, Allah tak berkira. Dah jadi hak dia tapi dia tak tuntut dibatalkan sebab nak bantu kawan dia. Begitu juga bila kita buat sedemikian, maka di akhirat Allah bagi balasan yang sedemikian. Allah pun tak berkira juga. Kira mudahnya Allah tak berkira lah. Tak tuntutlah hak yang sepatutnya kena pada kita tu kan. Kena atas kita tu. Allah mudahkan urusan. Itu. Baik, kemudian ada juga disebut sebagai syarat khiyar. Syarat khiyar ni macam mana? Dalam majlis akad, dia kata okey, lah aku beli motor ni kan, harga sekian-sekian. 3 hari kalau aku fikir tak boleh nak go, orang kata tak boleh nak pergi, aku pulangkan balik. Boleh 3 hari je. Dalam mazhab kita 3 hari. Jadi kalau lebih daripada 3 hari tu dah dia guna ratam habis lah kan. Lepas daripada 3 hari dia tak bagi apa-apa persetujuan, dia tak cakap pun, dia kira luluslah jual beli tu. Boleh. Jadi syarat khiyar dia panggil syarat khiyar ataupun khiyar syarat. Khiyar syarat ni kalau buat begitu maksudnya untuk kita nak protect lah. Kan? Mungkin kita nak fikir dulu kan. Fikir dulu. Jadi khiyar syarat ni dia boleh pada pembeli dan boleh pada penjual. Orang kawan minta jual kan basikal kan, jual kat aku lah basikal ni, tergantung lama dah ni, rosak lama-lama, sayang ni. Dia kata apalah, dia kata aku jual lah. Tapi kalau tiba-tiba aku teringat basikal aku tak boleh tidur malam-malam, 3 hari bagi aku tengoklah, aku jual dulu 3 hari lagi, kalau aku tak jadi aku tarik balik, aku tak jadi jual. Boleh. Pembeli pun boleh ada khiyar tu, penjual pun boleh ada. Contoh mudah gitulah
Kan? Benda yang ada sentimental value. Kan? Ya, nak jual tilam lama ke bantal busuk lama ke, tak sanggup berpisah dengan bantalnya kan. Kan? Apa buat khiyar syarat? Panggil khiyar syarat, apa syarat khiyar. Boleh 3 hari je. Lebih daripada tu selama setahun. Tu bukan syarat khiyar. Itu memang pakai ganyang betul lah tu. Okey. Maka pemilikan dalam tempoh syarat khiyar tu dia adalah terhentilah. Tergantung. Tak jadi hak siapa-siapa. Gitu lah. Baik. Kemudian ada khiyar aib. Apa khiyar aib tu? Dia beli barang, option juga khiyar aib ni. Dia beli barang, tapi barang itu bila sampai dia barang tu bila dia balik rumah tengok, lah tadi tengok okey, bila balik rupanya beli nak jantan, bila sampai rupanya betina. Contohnya. Tu aib jugalah. Beli jantan, balik sampai tengok, lah rupanya kasih. Aib lah. Contoh. Dia nak beli jantan tapi balik tengok betina, itu cuai pada dia. Kan? Ataupun tersalah ke kan? Jadi juga dia panggil silap pada situ. Khata'. Dia panggil khata'. Mistake. Baik, jenis-jenis aib tu dia panggil mistake. Yang contoh tadi tu. Baik. Yang kata khata', yang kata aib ni tadi, dia beli jantan, balik tengok cek, lah rupanya kasih. Sedangkan dia beli tu tak nak kasih, kan? Maka dia ada khiyar di situ. Khiyar tu apa? Dia boleh pilih lah, nak hantar balik ke ataupun nak simpan terus. Biar je lah, kasih pun kasih lah, tak adalah banyak sangat anak, beranak piak ni. Boleh. Kalau dia kata dia tak nak, dia nak pulangkan balik, pulangkanlah. Kena bersegera. Antara contoh yang paling famous lah dalam bab fiqh ni, dalam bab fiqh ni, kalau fiqh ni sebut dia kata fiqh pula, bukan fiqh, fiqh. Dia bunyi F-A-K-E, fiqh. Bukan fiqh tu, fiqh. Fiqh. Jurisprudence kan kita sebut kan. Contoh yang paling famous lah, yang biasa digunakan, iaitu kita jual beli dengan cara yang mengelirukan orang. Aib juga. Contoh misalnya, dia jual lembu kan, sebelum dia jual tu kambing, sebelum dia jual kambing dia tu, lembu ke kambing ke mana-mana haiwan yang halal lah, yang boleh makan susu dia tak perah susu lama, dia biar je. Dia asingkan ibu tu daripada anak dia biar. Jadi susu tu banyak lah, nampak kan? Susu tu banyak lah. Susu tu banyak nampak susu. Sebab apa? Sebab seminggu anak tak minum susu tu, dia biar je. Lepas tu dia bawa pergi ke pasar, ataupun dia ambil gambar ke, panggil orang ke nak jual kan. Kau tengok susu ni, ini setakat 2 gantang ni, no hal lah. Sebenarnya tak banyak gitu pun, sebab dia tak bagi anak tu minum. Banyak susu ni kan. Sekali balik, perah sekali saja, kecut 3 bulan. Seminggu kecut. Itu dia panggil aib juga. Tipu lah tu. Hadis tasriyah ni dia panggil. Dia tipu. Gitu. Jadi dia nak yang susu, dia nak yang lembu susu, tapi rupanya bukan begitu. Kalau contoh sekarang ni macam mana yang menipu jenis-jenis tu? Kan? Banyak trik lah kan orang buat Baik. Kemudian mana lagi? Baik, khiyar. Yang kata khiyar aib tadi tu jadi dia ada pilihan lah, sama ada dia pegang terus ataupun dia kata tak apalah, biarlah. Sebab tu dia panggil khiyar. Khiyar ni maknanya atas dia lah. Dia nak teruskan ke ataupun dia nak tuntut hak dia. Dia boleh.
dia boleh. Gitu. Kemudian ada jenis khiyar, cuma dia ada dalam khiyar ru'yah ni, cuma dia tak ada dalam mazhab Syafi'i ni, sebagaimana yang saya tengok dalam tulisan-tulisan pemahaman kita. Maknanya apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i ni dia tak boleh jual barang yang tidak dilihat pada masyarakat, kan? Jadi dia tak ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah ni apa? Iaitu bila barang tu sampai, bila barang tu dihantar, dia ada pilihan. Bila dia tengok saja dia ada pilihan. Ya? Sebagaimana dalam mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi ni, dia ada khiyar ru'yah. Yang mana bila dibenarkan jual beli barang yang tidak dilihat pada masyarakat, contohnya dia beli berdasarkan contoh saja, ataupun lihat gambar saja, ataupun barang tu berbungkus ditulis dekat luar tu, kan. Jadi bila dia balik rumah, dia buka, dia tengok, dia ada hak khiyar pada masa tu. Khiyar pada masa dia melihat barang yang dijual, barang yang sampai tu. Mazhab Syafi'i dia tak ada, sebab dia awal-awal lagi potong, tak boleh jual barang yang tidak dilihat. Jadi kalau yang cara kita beli di Shopee lah, kalau kita betul contohnya, kan, kita beli online ke, yang dia tunjuk contoh saja, ataupun replika ke, ataupun dia tunjuk gambar saja, ataupun dia tunjuk katalog apa sebagainya, kan. Tapi dalam mazhab Maliki ni dia ada khiyar ru'yah. Cuma bila barang tu sampai sama spesifikasi sifat dia ataupun ciri dia tu sama seperti mana yang dilihat, yang tertulis, yang ataupun yang diperlihatkan, maka tak boleh lah, tak boleh ada khiyar lah, ada kena terima lah, dia mengikat terus pada masa tu, kan. Jadi ada pandangan dia yang longgarkan sikit, kan. Jadi kalau kita tengok cara orang beli dekat beli bundle sekarang ni, kan, dia beli bundle sekarang ni, yang dia tak tahu apa dalam tu, dia buka tuang baru tahu ada apa, kan, betul tak? Kan, orang-orang yang jual bundle dia beli tu, kan, dia beli cara guni tu, kan. Mazhab Syafi'i tak sah lah. Dia tak sah lah mazhab Syafi'i. Dia tukar mazhab lah masa-masa tu. Tak tahulah sama ada memang dia tahu tak boleh, dia tukar, dia ikut pandangan mazhab lain, ataupun kebetulan betul dengan mazhab lain, ataupun memang dia tak tahu tak boleh. Sebab gharar dia tinggi. Baik, pandangan yang membenarkan pun pada jual beli yang sedemikian, dengan syarat dia tahu jenis pun tak apa lah. Dia tahu jenis paling kurang. Apa dalam guni tu? Kasut. Jenis lah tu. Dalam mazhab Hanafi, tahu jenis pun dah cukup dah. Walaupun tak tengok sepenuhnya, tapi dia tahu jenis. Apa dalam kotak tu? Kasut. Jual sekian-sekian. Adalah lebih kurang kasut sekian gitu, kan. Sah. Boleh. Tapi dia ada hak khiyar. Khiyar ru'yah. Bila dia buka, dia tengok, kasut tak boleh ni apa semua, kan. Dia ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah. Maksudnya apa? Bila dia buka tengok saja, dia ada pilihan untuk teruskan ataupun pulangkan semula. Dia bagi pilihan. Dia tak boleh terus begitu saja, kan. Beli, kalau buka ke tak suka ke apa ke, tak boleh tolak balik lah. Tu gharar kuat lah tu. Dia zalim sebelah pihak, tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Pandangan yang membenarkan pun dia bagi hak pilihan, ya. Jadi transaksi ni dia tak boleh ada gambling. Gamble ni apa? Nasib beli okey lah, kalau tak beli tak okey, hadap lah. Tu sebab tidak ada option. Jadi syarak ni dia bagi option, pandangan yang benar, kan, khiyar ru'yah ni dia untuk protect pembeli. Jangan peniaga ambil kesempatan, kan. Dah ada kelonggaran, pandangan yang membenarkan. Tapi janganlah dengan sebab kebenaran tu kita terdedah kepada bahaya yang sangat. Gharar ni dia macam khatar lah. Dia mendedahkan pembeli kepada suatu yang, kepada situasi yang boleh mendedahkan dia kepada kerugian. Sebab dia beli tu, kalau kena yang bagus ni boleh jual cantik ni, untung tinggi ni. Kalau yang ni, aduh, susah nak jual ni, kan. Okey lah, ambil untung sikit-sikit, kalau tak kena gaya rugi ni. Nampak? Kalau beli bundle dengan cara tu, kan, dia bergantung apa yang ada dalam tu, kan. Jadi kena berwaspada. Jadi kalau kita nak luluskan pun, nak ikut pun, ada yang membenarkan, tetapi ingat dia bagi khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah, kan. Jadi banyak jual beli yang mana dia ada jenis yang ada uncertain ni, yang gharar ni. Contoh,
Contoh lagi, kita bagi contoh. Beli tukar kupon ke kupon kupon. Masuk kedai tu kena tukarkan kupon, kan? Kalau tak jadi beli, kupon tu tak boleh tukar semula kepada tunai. Kalau nak tukar pun potong 20% ataupun 5%. Tu gharar lah. Sebab bila dia tukar, dia tak tahu lagi nak beli apa dalam tu. Contoh, kalau beli dengan kupon, kalau beli masuk beli tunai, contohnya kan, kalau beli tunai, masuk beli tunai, harga dia tak ada diskaun. Contoh. Tapi kalau beli dengan kupon, beli kat depan ni kupon, potongan 20%. Gitu dah. Dia pun beli kupon tu. Tapi dengan syarat bila beli kupon, dia kena belilah. Kalau keluar tak jadi beli, keluar nak redeem balik, nak tukar, nak redeem kita kata kan, dia kena potong 20%. Nak tak nak kena beli. Itu pun dia panggil gharar juga. Sebab dia tak pasti nak beli apa dalam tu, tapi dia dah terikat kat situ. Dia dah terikat. Kan? Jadi dia tarik pengguna dengan cara mana? Diskaun. Tak tahu, tak pasti lagi diskaun beli ke tak. Kan? Itu berdedah kepada gharar yang jelas. Sedangkan duit confirm dah, kata rugi tak beli ni, dah potong nanti kan, beli juga. Beli tu pun mungkin sebab dia tak suka pun barang tu, sekali masuk tengok, alah barang biasa je pun, dah ada dekat rumah banyak pun, kan? Penapis teh je, bentuk je bunga berbeza, berlambak kat rumah tu kan. Banyak penapis daripada teh. Kadang-kadang teh pun habis kat rumah, tak beli-beli, penapis lagi banyak. Itu tak boleh. Dia skim-skim yang macam ni, jual beli yang bentuk macam ni, dia mendedahkan pembeli kepada bahaya, kepada khatar, kepada gharar. Syarak tak benarkan skim-skim yang begini. Itu kena jelaslah. Sebab kita bila kita bayar untuk sesuatu yang kita tak pasti dapat ke tak, tu tak boleh. Itu tidak boleh. Tak dibenarkan. Kan? Baik. Lambat lagi masuk ke tu kan? Masuk lah? Belum lagi. 9 tak apa. Kemudian ini isu lain, antaranya nanti kita ada isu-isu lain yang baru yang kita boleh kaitkan, kita kaitkan. Baik. Jadi kita masuk seterusnya, iaitu masalah jual beli pokok. Jual beli pokok dan buah. Beli pokok dengan beli buah. Macam mana tu? Baik. Dia panggil dalam istilah fiqahnya, dalam istilah fiqah. Fiqah. Kalau istilah fiqh, bukan fiqh, fiqh. Iaitu jual pohon kayu beserta dengan tanah. Beserta dengan tanah. Jual pohon kayu dan bumi. Maka masuk dalam jual beli tanah itu ialah segala pokok-pokok itulah. Segala pokok-pokok yang ada halaman antara hadapan rumah dan pagarnya. Jadi kalaulah dia jual tanah, macam kita sekarang ni jual tanah, kan ada pokok durian kat situ, ada pokok durian, macam mana kan? Pokok durian saya tak jual tuan, nanti kalau buah tu saya nak ambil, boleh tak gitu? Kan? Baik. Jadi dikata di sini ialah yang dikatakan jual tanah itu ialah jual tanah beserta yang masuk dalam jual tanah itu ialah halaman. Bila dia kata jual tanah, dia jual tanah, yang kata tanah ataupun dijual, kita kata jual maka masuk dalam jual tanah itu ialah halaman yang antara depan rumah dan pagar. Dia jual rumah kan, bila dia jual rumah dia jual sekali dengan tanah-tanahnya kan. Jadi yang kata masuk dengan tanah itu ialah daripada depan rumah dia tu sampai kepada halaman, ada panggil tu. Yang depan rumah tu sampai ke pagar. Macam kita lah jual lot sekarang ni kan. Kata kita jual lot tu. Baik, jika ada pada tanah itu tanaman yang diambil sekali kemudian daripada sekali, atau diambil buah tiap-tiap tahun,
atau diambil buah tiap-tiap tahun. Maknanya kalau dah ada dalam tanah yang dijual tu ada pokok. Ada pokok. Kemudian jenis tanaman itu pula dia kata, tanaman yang diambil sekali kemudian daripada sekali. Maknanya dia buah dia tu berkali-kali lah. Buah dia berkali-kali atau diambil buahnya tiap-tiap tahun. Ataupun jenis buah dia yang dia berbuah setiap kali dia berbuah, tiap-tiap tahun berbuah. Pokok apa? Tiap-tiap kali berbuah ni. Yang berbuah sekali ke ataupun yang jenis berbuah sekali. Betul habislah. Ataupun yang jenis berbuah berkali-kali. Tiap-tiap tahun boleh ambil buah dia. Ya, macam pokok rambutan kat situ kan. Pokok durian, pokok anggur kalau ada kan. Pokok anggur macam tu kan. Baik. Masuk ia beserta buminya. Masuk dia sekali dengan tanah tu sekali. Jadi kalau jual tanah masuk dengan pokok tu sekali. Pokok yang berbuah berkali-kali tu. Jadi kata sini, melainkan jika disyaratkan bumi jua. Melainkan jika disyaratkan bumi jua. Dia kata jual tanah aja pokok ni saya tak jual, tak masuk. Dia istisna kat situ, dikecualikan. Boleh ke tidak? Maka melainkan jika disyaratkan bumi jua, maka jika tidak disyaratkan mengikut buminya. Jadi kalau dia nak kecualikan pun tak ada masalah. Maknanya saya jual lah tanah ni kan. Tapi pokok ni saya nak lah kan. Atau diambil buahnya tiap-tiap tahun kan. Jenis pokok yang diambil tiap-tiap tahun ni. Maka yang ini boleh. Jika tidak disyarat mengikut buminya, boleh. Dia kecualikan. Jadi kalau orang yang jual tanah tu dia baru tanam durian tu nak berbuah dah kan. Dia tak masuk lah. Nak korek-korek ambil kan. Baik. Kemudian kalau dia jual binatang macam mana? Kalau dah dijual binatang, kalau dijual kuda contohnya kan, yang dipakai ladam tu kan, maka termasuk sekali dengan ladam yang ada pada kaki kuda tu. Termasuk ladam yang ada pada kaki kuda tu. Itu disebut. Baik, dan ditaruh pada kakinya. Dan tiada masuk pada jual hamba kainnya dan masuk pada jual kayu yang hidup sekali batangnya. Ya baik. Tapi ni contoh klasik lah yang kata wanita hamba sahaya ni dulu kan ada sistem tu kan. Sekarang dah tak ada lah. Kan. Orang gaji dia bukan hamba macam dulu kan. Dia tu khadam saja, pembantu. Macam Anas bin Malik kita kata kan, pembantu Rasulullah tu kan. Dia bukan khadam dengan maksud hamba sahaya yang boleh dijual beli macam dulu kan. Tidak, dia adalah pembantu Nabi. Dia orang merdeka, orang yang bebas. Bukan hamba, tapi dia berkhidmat untuk Nabi SAW. Macam kita sekarang ni, kalau kita ambil orang gaji tu pun tak dinamakan sebagai khadam, dia adalah pembantu. Okey. Baik. Wallahu alam. Saya stop di sini dulu. Kan? Nanti kita sambung lagi lah masalah jual beli tanah ni dan juga tanaman di bumi selain daripada tanah kita, ataupun tanam pokok ataupun tanaman di tanah awam, ataupun tanah kosong yang milik orang lain kan, yang tak diusahakan. Dulu ada sebut dah sekali dulu, masa PKP dulu tu kan ramai orang tak ada kerja tanam tanah kiri kanan ni kan. Banyak sangat soalan tu saya dah kongsi dah. Kali ni kita akan sebut lagi sekali lah, sebab dalam keadaan bersemuka ni kan, insya-Allah kita akan detailkan lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dia orang pesan kat saya jangan lama-lama.
Ya. Soalan apa dia tu? Kalau boleh jawab, tak jawab, saya tulis atas kertas esok minggu depan kita jawab. Tak ada, dia aib tu tak sebut ke dia ada hak. Dia ada hak. Tak ada, dia ada hak. Tak. Contoh misalnya, baik, kalaulah rosak itu berlaku dengan sebab boleh dikaitkan dengan sebelum akad. Kan? Rosak yang boleh dikaitkan dengan sebelum akad. Contohnya dia beli telur, balik rumah telur tu buruk. Tak mungkin buruk waktu jual beli. Mungkin berlaku sebelum jual beli, cuma kita tak nampak sebab dalam kulit. Maka kita boleh kaitkan dengan, maknanya rosak tu dia berlaku sebelum akad lagi. Waktu bala milik penjual lagi. Kita boleh tukarlah. Tapi kalau dia jamin, kalau kalau dalam setahun rosak, hantar. Itu dia jamin, dia panggil. Itu dia bagi waranti, kan? Itu tak ada masalah, dia jadi bab lain pula. Ikut kita lah nak pilih, nak ambil waranti ke tak nak, kan? Okey, itu boleh. Tapi yang kata aib ini ialah aib yang kita boleh kaitkan berlaku sebelum akad. Maknanya waktu dalam milik penjual. Tapi kalau berlaku pada masa dekat kita, itu kita ngerilah. Kita terlanggar dan sebagainya, kan? Sebab tu waranti pun dengan sebab kita guna dia rosak. Waranti ni bukan sebab kita langgar. Kan? Kalau dah setahun pun rosak, kita boleh claim lagi. Saya pernah macam tu, kan? Untung banyak jadi pembeli ni, kan? Tak ada. Kalau tak ada waranti tu, kalau tak ada waranti boleh claim khiyar aib, tapi dengan syarat aib itu aib yang cacat itu pada barang tu, cacat yang boleh dikaitkan dengan masa sebelum akad. Maksudnya cacat tu dah ada sebelum tu tapi dijual juga. Contohnya telur tadi tu lah. Kan? Takkanlah telur balik rumah terus buruk, kan? Mestilah berlaku sebelum tu, kan? Tapi kalau dah 2-3 hari dia buruk, itu memang berlaku kat kita lah. Kita tengok pula. Contoh misalnya, kan, dia bagi tahu telur ni dia setakat 3 hari je, kalau lepas 3 hari kita makan habis ni. Okay. Lain lah tu, kan? Okey, ya. Allahu a'lam.